Podcast. Apa podcast? Dia ikut lah. Aku tak nak kamera mahal tu. Ni pun kamera full je tu. Aku pakai sekarang ni. Oh ya. Cuma dia kamera belakang. So aku sekarang kalau like Zoom meeting apa, aku pakai Mac. So dia boleh automatically pakai full punya kamera. Faham tak? Macam style gila. Tak payah beli webcam. Aku itu buat live dekat YouTube pakai kamera phone lah. Dia sama dia link dengan Mac kok. Oh, ya. Oh, so kau pakai Mac ke? Lepas tu lala kali aku tengok kamera Mac pun not bad. Aku pakai kamera Mac tu weh. Aku tak pakai kamera phone dah. Kualiti lebih senang. aku rasa. Tak nak kok sebab aku pakai Mac apa? Aku pakai MacBook Air M1. Oh tak, aku pakai Mac Mini kat PC. Mac Mini kamera dia apa? Aku punya saya tak ada TP lah. Tak ada, dia bukan, tak ada, dia PC. Oh tak ada kamera? Tak ada, dia just, dia punya tu je. Kita apa pakai desktop so dia link lah. Monitor. So aku tak pasal lama tak jumpa Lama tu. Itu pun tak jadi sebab aku demam kan. Oh tak apa. Biasa sebab memang kalau apa panggil lah, international break memang pisang gila dia. So last apa yang paling tak ada belah last kita jumpa masa podcast aku tu, masa tu Ten Hag tengah runsing, yang sekarang masih runsing. tapi tak kena percaya. So setiap kali kita podcast, kita akan memanjangkan usia Ten Hag di MU. So kita kena sentiasa buat supaya dia punya tenure dekat kelab tu akan makin panjang lah. Ini dah start dah Ya, dia memang macam ni je, santai lah. Aku akan anggap dia macam podcast lah. Kau tahu lah style aku macam dia, Asam Kari yang unfiltered. Apa aku nak cakap, aku cakap ke tak dekat. So betul lah. Tidak sebelum dia ada selamat datang tau. Lah ni mentah-mentah dah jadi podcaster ada terus yo. Aduh, itu sebab I think ramai pandai cakap selamat datang. Kau cakap selamat datang, Forest buat selamat kembali ke video ke apa bagai. So aku fikir macam korang subscriber banyak, so aku subscriber sikit, aku buat cara lain lah. Kalau tak nanti dia jadi bertanding dengan korang dia lah. Macam next level memang aku tak akan menang lah. So itu je lah dia punya main mindset. So korang cakap ni aku boleh bagi alasan, aku tak main game macam pala bola ni. Aku main game review yang low budget punya. Tentu Saya tak banyak review macam ni. Okay, mula. macam mana? Dah dekat Malaysia tak banyak macam hal. Kalau dekat Indonesia banyak macam tu Coach Justin tu pun dia review macam tu juga. Dia mana ada buat video fakta-fakta apa dia cakap Toko Justin mana? Cina pakai spare tu Coach Justin lepas tu ada seorang lagi fan MU tu. Dia pun jenis rekod sekaligus lah. Tapi view dia pun berjuta lah. Jangan cakap lah. Kau tengok ni je lah. Ni sudah kau tengok ISO speed datang Indon. Berapa juta naik subscribe macam tu macam nothing kan. Berapa banyak fans sambutan tinggi. Padahal ramai tu kelebihan diorang lah. But kalau aku tahu lah, walaupun diorang ramai, dia punya CPM rendah. So maksudnya like diorang punya contoh kau jadi YouTuber kat Indon, ataupun kau ada viewer daripada Indon, setiap 1000 view daripada Indon lebih rendah bayaran compared to view daripada Malaysia. Naik pula. Sebab Malaysia punya buying power ni lagi kuat lah. Dan dia sama macam kat US lah. US setiap 1000 view lagi mahal daripada Malaysia. Sebab US mahal banyak Kita 1000 view dalam apa lah, RM8 kan, 6 ke RM8. So ada 1000 view, aku rasa kalau convert Malaysia mungkin dalam 20 ke 30 ringgit lah. Okay, lebih lah. Sana 70,000 subscriber pun dah boleh ada rumah macam-macam lah. Aku tengok like apa sih bang? Ya, aku tak tahu lah lepas, tapi aku tahu YouTuber macam kadang-kadang kita tengok 30,000 subscriber pun dia pun dah boleh beli macam-macam Ya tu. Masa tahu kat Malaysia ni
Sebab diorang punya sponsor pun bayar mahal tu. Tak sembang YouTube lagi. YouTube bayar mahal. Sponsor diorang pun hargai lah. Like 70k ni diorang macam hargai lah. Nak tak payah buat YouTube lah. Buat TikTok full time pun boleh survive kan lah. Betul. So, All right. Yeah. So ambil kahwin. bulan ni bagi tahu kat video awal Oh tak boleh. Okay. Rahsia. Okay, tak. Jangan beritahu. Kita dah record ni. Aduh ya. Apa aku cakap tadi lah. Itu sebab kita bulan 11 ni pun bulan 12. 10 bulan okey lah. 10 bulan. 10 bulan kita buat second episode. Masa aku pergi sana tu, aku jumpa mak aku kan tu. Sedap. Iyalah. Time tu ada siapa je kat ruang tamu. Ada 2 orang tak silap aku. Aku tak ingat lah siapa dia. Tapi dua perempuan lah kot. Kan seorang. Ya aku. Okay. Alright, so kita dah bermula. Selamat kembali guys. So macam biasa kita dah ice breaking. So sekarang saya nak simple je kita punya agenda malam ni. One of the main reason kita buat PD ni sebab awal season hari tu kita tak sempat buat. Ya busy masa awal season. Biasa kita buat awal season kan. So ala-ala macam aku rasa kau mungkin dah buat lah prediction awal season betul? Kat channel kau. Dah buat aku rasa. So kita akan buat update main tengok ngajar tengok update pada apa dengan season. Aku rasa kau punya prediction pun dah berubah. So aku punya prediction pun aku rasa agak berubah sikit dengan perkara-perkara yang baru. Sebab Ten Hag lagi mengejutkan kita. So aku rasa kita dah mula buat prediction. Untuk video ni je kita akan buat top 6 saja. Top 6 prediction bermula daripada nombor 6 hingga ke nombor 1 lah. So yang ni kita tak adalah predict bottom ke apa sebab boring. Tak rasa dah boleh predict. Last season pun lah tiga-tiga tim yang promote kena relegate. Macam tak function So tak payah aku rasa nak predict benda tu. So disebabkan kau tetamu kau kena mula daripada nombor 6 lah. Aku ingat nak predict game itu yang minggu ni. Tapi tak apa. Kita nak predict Tausik lah. Aku tak buat lah tu. Dulu aku buat. Tapi kalau kita tengok lah ni, kira aku kena study balik lah sambil-sambil kita lah kan. Kita ada Liverpool, MC, Arsenal, Chelsea dah cukup 4 dah. Aston Villa, Newcastle, Spurs, MU. Tim yang mungkin ada chance untuk fight untuk top 6 lah. So lah ni makin banyak lah. Aku nak letak MU nombor 6 pun aku rasa macam apa benda kau ni? Dengar. Apa sebut MU lagi? Kau tak letak serik kena kecam ke? Dah kalau aku dah letak lah sikit MU dalam ni. Boleh lah ambil clickbait. Tak pun saya Tapi kalau ikut realistik aku rasa MU nak dapat top 6 tu susah lah. Kalau still dengan permainan macam ni. Kalau aku nombor 6 lah. Tadi aku cakap macam ada harapan lagi Still ada harapan. Sebab walaupun MU dengan Ten Hag ni dia macam tu, tapi MU ni still MU tau. Dia akan ada turning point juga yang mereka akan ligan juga paling kurang mungkin nombor 6, nombor 7, nombor 8 macam tu lah. Tapi aku rasa apa maksud MU still MU tu? Cuba jelaskan. Mungkin ada yang tak faham lah. MU still MU tu maksud aku walaupun tak nak cakap lah. MU tu walaupun dia teruk macam mana pun, dia still akan ada momen yang mereka boleh track back balik. Tapi mereka tapi selalunya terlambat lah. Selalunya macam pertengahan musim mereka perform sat, waktu tu lah macam mereka nak catch up. Tapi kalau ikut prestasi semasa ni, aku rasa MU nombor 6 pun tak deserve lah. Aku rasa nombor 6 season ni, kalau berdasarkan prestasi semasa, aku rasa Aston Villa. Nombor 6 Aston Villa lah. Tapi lah aku tahu yang jadual table ni. MU 14 beza dengan Aston Villa 6 point je. Aku rasa boleh. Tengok lah MU lah ni lawan dengan siapa pun aku tak confident lah tau. Oh ya? Lawan dengan siapa? Lawan dengan Brentford, West Ham, Leicester pun aku tak confident lah ni. So aku rasa tak, aku bukan nak macam tak percaya lah kau punya like prediction, but cuba kau fikir. Kau macam berada atas dengan MU wow. Sebab macam baru ni MU draw tu dengan Aston Villa. Kau tak rasa macam tu satu like kemuliaan ke untuk MU?
Itulah aku maksud aku cakap MU ni being MU. MU bila dalam kelas semua, depa boleh perform tau. Sebab depa ada aura depa tu. Depa still ada aura tu lagi walaupun depa tengah out. Tapi masalah MU ni selalu tercicir pon dengan tim-tim yang tak patut tercicir. Lepas tu kalau lawan dengan tim-tim yang betul-betul top, MU memang tak nego lah. MU boleh go kalau lawan dengan tim-tim yang macam kita rasa mungkin mereka ni boleh kalahkan MU sebab MU tengah out, tapi disebabkan MU ni still ada mereka punya mentality punya Manchester United tu, sebab tu mereka boleh menang. Kalau tengok game Aston Villa tu, sebenarnya MU lagi deserve untuk menang sebab MU lagi perform daripada Aston Villa game tu. Cuma seri lah game tu. Tapi aku rasa kalau berdasarkan recent performance, aku rasa Aston Villa nombor 6 lah. Cuma mereka still possible tu jatuh lah sebab aku takut mereka terlalu fokus kat Champions League musim ni. But MU pun aku rasa kalau Europa League itu, walaupun MU main Europa League, tapi MU dah macam biasa lah kan, kalau main Europa League sama ada selalunya akan restkan play utama hang lah. Kalau main Champions League takkanlah nak mainkan play second. Banyak play nak main Champions League kan. So possible aku antara nombor 6 MU ataupun Aston Villa, tapi aku rasa lebih pada Aston Villa. Sebab aku percaya dekat Unai Emery dia punya memang track record dah setakat lah bagus lah. Abaikan mereka main UCL, mereka lah ni mereka still tak kalah lagi kot dalam UCL kan. Dalam 2 game. Yang bos dengan Bayern dua-dua menang. Tapi walaupun mereka fokus kat Champions League, mereka still nombor 5 dalam EPL. Baru kalah sekali. Tu pun kalah dengan Arsenal. Tim paling padu kan. Tim yang aku rasa macam like semua orang benar-benar pun nak kalah tau dengan Arsenal aku rasa. So like tak malu lah kan. Kenapa bukan Newcastle lah? Aku interested lah. Jawapan kau like sebab Aston Villa ada Champions League kot. And mengenalkan Unai, dia selalu go jauh dalam cup games macam ni kan. So like Eddie Howe ni tak ada serious European punya competition. So kau tarik doang kau tak rasa like dia boleh pergi jauh Tak, aku tarik dia pun sebab Eddie Howe lah. Oh yeah. Eddie Howe dia, kalau hang tengok Eddie Howe dia lebih kurang sama je macam Ole kat MU. Dia manager yang just bergantung. Ole tu bagus dekat MU dulu. Macam kalau Eddie Howe ni dia bagus. Cuma satu benda, kalau tengok gameplay dia lebih marahkan kepada semangat, spirit. Tengok dia pun main kat home kau. Main kat away macam Atra main. So aku rasa kalau nak compare Aston Villa dengan Newcastle, jauh lah. Aston Villa still consistent lah daripada Newcastle. Newcastle kan, tengok game dekat Newcastle tu lebih kurang macam main kat Anfield lah punya fan dah. So tu lah sebabnya Newcastle boleh perform dekat home. Lagipun kalau tengok banyak fan Newcastle tak suka kat Eddie Howe lah ni. Oh ya? Bising. Banyak fan Newcastle tak suka kat Eddie Howe. Walaupun ada jugalah fan Nasti pertahanan dia takut dia pergi ke England. Tapi lagu dia tak ada pergi England kan. Cuma ramai fan Newcastle, aku duk follow juga pasal Newcastle ni. Ramai fan Newcastle cakap yang Newcastle lah ni tak ada progression. Sebab ingat lah first season mereka under Arab kan, mereka dapat top 4 kan. Lepas tu tiba-tiba prestasi musim lepas tak masuk Champions League. Lepas tu lah ni macam dah merudung dah. Newcastle macam dah tak ada orang macam first season mereka under Arab dah. Itulah, walaupun mereka just baru kalah sekali je dalam EPL, tapi aku tak rate mereka. Tapi mana kita tahu kan, kau boleh di top 4 pun itu tau. So tu lah, warna aku Aston Villa lah. Sorry ya. Aku pula nombor 6, aku rasa Brighton. Oh, Brighton lah. Ya, sebab macam kau ingat tak like, macam mana perasaan dia bila kita tengok Newcastle first season under Eddie Howe? Aku dapat vibe yang sama daripada like Hull-Zealand ni, manager baru ni. Sebab aku tak rasa bila Eddie Howe masuk Newcastle, orang expect orang boleh pergi jauh pun, especially first season tu. And aku pun sama sebab tu masa like Mamat ni masuk Brighton, aku tak buat video pun like macam ulas manager baru masuk sebab aku rasa macam agak-agak lah kau nak buat keputusan macam ni like tak masuk akal kan. Macam manager benci mudah 31 kan, 31 ke 32 je tu kan. Mudah pada mana ni. Tu lah pasal. Lepas tu masuk dalam Premier League
Tapi di so far apa yang kita tengok, tahan agak. Diorang lama agak kekal unbeaten. Dengan Arsenal pun diorang draw. Walaupun aku tahu diorang kalah game tu sebenarnya, tapi diorang macam like terpaksa lah bagi opposition red card. Kalau ikutkan aku rasa like diorang pun tak nak draw sebab Arsenal kan. Game tu yang berprogram perform lah. Yeah. And Rice kena red card tu. So aku rasa diorang akan dapat nombor 6. Plus kalau kau tengok gameplay attack, aku suka lah tengok attack Brighton. Cuma like aku rasa kalau kita cakap pasal defending Brighton pun tak ada teruk sangat. Cuma macam kau still rasa macam ada kelopongan lah. Tapi aku tak tanya soalan lah, kenapa kau rasa macam kita dah tak nampak Mitoma dulu? Asal lah dia start sessionnya kan. Tapi dia main apa almost every game ke sekarang ni. Tapi dia Mitoma sekarang je lah, last season pun. Dia macam ni tau. Bila certain player tu dia akan ada masa orang bagi hype dekat dia. Kalau hang tengok dia sebenarnya tak ramai tengok game merata macam tak ada. Tapi kalau ramai yang tengok game merata, sebenarnya Mitoma still perform je macam biasa. Padahal kalau tengok dari segi output. Dari segi output. Output daripada segi goal assist dia semua lah. Goal assist dia punya. Dia dekat Brighton awal-awal dia tak ada banyak sangat goal kan. Orang second half ada lagi highlight. Orang lagi highlight dia punya skill, dia punya dribbling, dia punya CJ dribbling dia tu kan. Walaupun dia punya output memang bagus, tapi aku nak cakap kat sini Mitoma ni dia lebih mula-mula tu ramai bagi hype dekat dia. Dia player bagus, tapi disebabkan dia main kat Brighton, aku rasa waktu orang bagi hype dekat dia waktu tu lah patut dia pindah untuk dah step up lagi ke next level. Tapi dia pilih stay dengan Brighton, lama-lama nama dia jadi sejuk lah, walaupun dia still perform je. Tapi kalau anda tengok output dia pun not bad lah mid-season ni. Dia kalau kena kunci pun dia mesti akan boleh do something juga. Setakat lah 7 game 1 gol 2 assist lah. Tapi kalau kita tahu daripada segi stats walaupun 1 gol 2 assist, every game boleh kata dia perform lah. Lawan MU pun aku ingat lawan MU yang itu dia pun menang dengan MU 2-1 tu. Game tu pun walaupun Dalot kan Mazraoui kunci dapat, tapi dia boleh buat assist lagi tu. Tu lah Mitoma. Aku rasa dia still be Mitoma lah. Cuma hype tu dah kurang lah. Ramai yang kurang tengok dia dah. Dia like, aku pun ingat like masa season yang hype gila-gila tu like, so aku ada dia dalam FPL aku. So like almost every single week dapat aja points pada Mamat. Aku cakap kalau tak macam Mamat ni like serius lah. Macam mana pun tak ada orang melihat tengok dia. Tapi sekarang dah start faham lah. Dia lebih kepada purple patch lah. Macam dia okay, orang suka dia punya like dribbling. Dia macam Martinelli lah. Orang suka dribbling dia macam direct main. Tapi like output ada 5 ke 8 game macam straight perform lah. Lepas tu kau senyap-nyap. Plus sebab diorang pun banyak option attacking. Tapi aku suka Brighton and one of the teams yang aku rate lah. And aku rasa diorang akan challenge lah. And diorang akan, kalau kau cakap dia akan berebut position dengan ni kan, dengan dia akan berebut position dengan MU kan, Aston Villa kan. Aku rasa nombor 6 Brighton akan berebut Spurs lah. Aku rasa Spurs akan slowly naik balik sebab diorang pun tak ada pressure sangat season ni. And Postecoglou macam biasa dia cakap dia biasa menang season ni yang kedua. So kita akan tengok macam mana. Nombor 5 aku start elok lah. So kalau kita tengok nombor 5 season ni, aku rasa aku rasa Chelsea nombor 5. Chelsea nombor 5. Sebab Chelsea ada Conference League kan. One of the main reason aku rate Chelsea gila lah season ni. Tapi aku rasa in order untuk diorang dapat top 4 dalam liga yang mana aku rasa sangat sengit compared to last season ni, ini berdasarkan apa kita nampak 7 game pertama, adalah permintaan terlalu tinggi untuk manager yang tak pernah manage dalam Premier League lagi. So macam contoh kalau cakap pasal Eddie Howe dapat top 4, okay lah kita terkejut. Tapi at the same time, member ni dah pernah main dah pernah manage team Premier League lah sebelum tu.
tak kisahlah team bottom ke apa, but dia still ada experience, so dia faham cara opposition main dalam Premier League. But Maresca aku rasa dia akan jadi macam like Postecoglou season lepas lah. Dia akan perform awal, lepas tu dia akan macam naik turun kat tengah. And one of the main problems yang aku nampak dekat team Chelsea ni is aku nak tengok macam dia orang main without Palmer. Tu je aku nak tengok. Macam mana dia orang main kalau Mamat ni injured. So kalau Mamat, sebab dia orang ada, so mungkin Mamat ni akan like terkesan kan. So disebabkan tu aku rasa macam mustahil, sebab sekarang ni almost setiap game kita dapat Palmer digunakan. Aku jangan cakap conference lagi, game tak penting kan dengan League Cup. But aku rasa bila game dah masuk ke kalah mati untuk macam Conference League semua ni, aku rasa Palmer pun akan main banyak game. And kalau tak injured, okay lah, mungkin beberapa top 4, tapi reliance on Palmer terlalu besar. And aku still tak ada Jackson untuk jadi, sebab orang letak harapan yang tinggi clinical striker. Aku rasa slowly season ni kita akan nampak Nkunku rampas pada position doang. Sebab Nkunku masuk je mesti score. Contact Jackson yang dia beri peluang untuk start, tapi ada certain game sangat-sangat pembaziran lah. Jadi sebab tu aku rasa akan tempat nombor 5. Tapi okey lah, mungkin next season nombor 5 EPL mungkin Champions League, siapa tahu. Sekarang tengok je lah performance team EPL dalam Europe. So aku nombor 5, aku letak Spurs. Wow, tinggi betul. Aku letak Spurs sebab aku rate Spurs ni, cuma Postecoglou ni dia bagus dah dengan Spurs, tapi satu benda lah, dia ni ketegang lah dengan taktik dia kan. Atau satu lagi dia punya play sendiri, punya mentality lah. Kita boleh tengok lah macam last game dia dengan Brighton, dia pun kena comeback kan. Tak ada design langsung, dia pun nak fight back tau dengan Brighton tu. Tapi walaupun macam tu, dengan sistem Postecoglou tu, aku still yakin yang top 5 tu senang lah untuk dia. Aku rasa top 5 tu senang. Sebab Spurs dia pemain Champions League tau. Dia pemain kan? Dia Champions League. Season lepas dia pemain competition apa season ni? Sekejap aku check. Spurs. Europa. Macam MU lah, Europa. Europa. Bawa tak tengok pula Europa. Apa tak apa, macam dia terima. Macam Europa masih orang boleh terima lagi. Ni Europa pula. Dah serius lah, aku lupa. So satu lagi faktor dia Europa League. So kalau dia pun tak main Champions League, lagilah dia pun boleh restkan play dia pun. Macam aku tengok lah ni masalah dia, lah ni game terlalu banyak So walaupun Spurs lagi pun dia pun punya depth tak cukup tau. Cuma dia pun midfield dia pun solid lah. Tapi depth pun dekat bahagian attacking tau, tengok orang sampai kena pakai Werner kan. Tapi aku rasa top 5 tu still easy untuk Spurs. Sebab kalau kita nak compare dengan sistem permainan dalam EPL ni, Spurs antara yang terbaik tau under Postecoglou. Ramai tak ada Postecoglou ni bila dia kalah tau. Padahal kalau time dia pun menang tu, gameplay dia pun antara the best player dalam EPL tau. Selain pasukan macam Liverpool, dia pun antara tim terbaik juga daripada segi pressing. So daripada aku marik gila dekat tim yang main high press ni. So itulah sebabnya aku letak Spurs nombor 5. Dan tak possible, dah tak mustahil pun dia pun boleh dapat top 4. Tapi aku letak nombor 5 aku rasa. Tapi kenapa lagi tinggi daripada Aston Villa? Apa benda yang kau rasa diorang ni better daripada Aston Villa? Aku rasa Aston Villa ni akan drop sikit. Sebab mereka fokus main Champions League. Ini first time ever kalau mereka main Champions League sejak 19 lebih dulu. So takkanlah mereka tak mau fokus gila-gila dekat Champions League. Mula-mula memang dapat okey. Tapi aku takut menuju ke half season ke play start injured. So aku rasa waktu tu lah time untuk Spurs potong. Tapi kalau ni pun Spurs tak cantik sangat lah, nombor 9. Tapi 10 poin kalau dengan Aston Villa beza 4 poin je. Sebab tu lah aku letak Spurs nombor 5. Nombor 4. So nombor 4 Chelsea. Chelsea. Aku letak Chelsea nombor 4 dan possible dia pun boleh nombor 3 aku rasa. Memang kata macam tu kan. Sebab kalau tengok ramai kata Chelsea bergantung dekat Palmer. Walaupun kita nampak macam Chelsea bergantung dekat Palmer,
Tapi sebenarnya Chelsea dia bergantung dekat sistem Maresco tau. Yang mana aku tengok kalau ramai yang layan YouTube aku lah, aku cakap Chelsea punya player ni mungkin akan ambil masa 10 game ke atas untuk adapt dengan sistem permainan Maresco. Tapi aku terkejut, baru 3-4 game, baru 2 game pertama kan dalam EPL main teruk. Lepas tu tiba-tiba, lepas tu main bagus. Satu benda yang aku suka dekat Chelsea ni, dia punya transition play. Dia pun tak guna midfield tau. Midfield dia pun ni just guna tu, rapat bola. Dia pun dapat bola, dia pun pam atas. Dapat bola, pam atas. Dapat bola, pam atas. So, kalau dengan tak ada Palmer pun, aku rasa memang dia pun akan struggle lah. Sebab Palmer tu kan, dia pun punya main creator kan. Tapi, dia pun still ada banyak player-player berbakat dekat atas. Dan pemain dia pun tu, function lah. Jackson tahu kita kata tak perform pun, season ni dah perform lah. Ya. Tapi aku tak rasa macam banyak juga skor. Aku tak rasa macam diorang struggle dengan low block. Low block Kalau last game depa lawan dengan tim low block siapa dia? Chelsea. Baru ni seri dengan Forest sama-sama dia. Aku tak prepare, memang aku tengok aja ni. Kenapa dia dengan Forest dengan Forest. Kan dia satu sama yang Madueke score. Lepas tu kalau game ni dia banyak acan lah. Kalau game lah. Kalau game ni aku rasa dia bukan struggle dengan low block, tapi dia struggle dengan keeper tu. Game ni keeper memang top perform loh. Yeah. Dia pun nak pecah low block Nottingham tu senang lah waktu tu. Kan boleh tahu banyak kali masuk dalam kotak. Tapi nak score tu keeper kacau. Takkanlah aku rasa Chelsea still tak ada masalah lagi dengan tim yang main low block lah. Tengok Brighton padu tu kena kita 4-2 ni pun. Brighton lah. Aku rasa Brighton style attack, West Ham pun style attack. Bournemouth kan. Bournemouth nomor 1-0 kan. Dia orang macam sikit. Betul lah main dengan low block. Tapi aku nak tengok lah ujian sebenar dia lawan dengan Liverpool nanti. Liverpool tengok cara tak. Liverpool padu orang ni. Tak adalah. Dah banyak tim kenapa ujian sebenar dengan Liverpool? Sebab kalau tengok sebelum ni mana ada tim yang bagi fight dekat mereka pun. Kalau MC tu awal-awal tu kan mereka tak boleh attack lagi. Dengan tactical Maresca. Arsenal setakat lah kalau Arsenal mereka tak lawan lagi kan. Yelah, kenapa macam kau tak sebut Arsenal asal sebut Liverpool? Sebab aku dah tengok macam mana mereka hadap dengan midfield Liverpool. Oh ya. Yeah. Sebab tapi Arsenal pun best juga. Nanti tengok Chelsea lawan dengan Arsenal. Sebab kalau kita nak compare Liverpool dengan Arsenal, cara main memang beza gila. Kalau Liverpool, mereka yang aku suka taktikal Ancelotti ni, dia memang nampak lebih kurang macam Klopp, tapi beza gila. Taktikal, kalau kita nak compare Ancelotti dengan Klopp punya taktik, Ancelotti ni dia banyak gunakan midfield. Tengok orang Liverpool perform dekat defend dengan attacking, bukan sebab attacking dengan defend dia padu, tapi sebab midfield dia padu. So kan aku cakap Chelsea ni mereka ni tak banyak guna midfield untuk attack, tapi mereka guna midfield untuk bertahan. So aku nak tengok macam mana mereka nak adapt dengan play macam Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. Sebab selalunya Chelsea akan terciduk dekat belakang Caicedo. Caicedo tu agak struggle sikit, tapi dia rampas bola padu. Dia rampas bola padu. Cuma nak distribute bola atas. Tapi lawan Arsenal pun best. Sebab Arsenal memang solid. Pertahanan gol mereka tu solid sebab memang pertahanan Arsenal solid. So kalau orang kata Chelsea struggle dengan low block, ada possibility Chelsea struggle juga nak score lawan Arsenal tu. Sebab Arsenal bukan main low block, tapi Arsenal ni bila mereka attack, mereka all out, tapi bertahan macam bertahan main low block. Betul. Semua turun kan. Macam aku tengok macam Martinelli duduk atas, tiba-tiba kena attack, dia duduk bawah tau. Ada MU kalau tengah sedang orang turun attack, dia pun duduk stay kat atas ni. Dia minum kopi ni. Tapi Arsenal jogging. Arsenal tengok semua turun ramai-ramai bila bertahan macam main low block. Tapi bila attack ramai-ramai. Tu aku rasa tengok nanti sana. Tapi setakat lah aku rasa Chelsea dengan performa mereka tu, sebab aku suka tengok mereka lawan dengan tim-tim yang kita kata
macam sepatutnya mereka hilang point last season dengan lawan dengan tim macam ni. Tapi mereka boleh menang. Cuma tu lah mereka select dengan Crystal Palace dengan Nottingham lah. Nottingham tu tak ada yang kata apa lah. Sebab dah tu goalkeeper dua-dua memang gila. Sanchez dengan Sel tu. Tu nanti season ni agak mengejutkan. Tu Aku rasa nombor 4. kan kata MU lah. MU ketemu lah. MU aku rasa nombor 4. Nombor 4 mungkin lagi like 2 season lagi boleh lah nombor 4. Oh. 2 season lagi MU tagih nak Champions League APN. Itu pun kalau side manager sekarang berjaya convince orang yang tak pandai cakap English lah Zidane masuk kan. Tapi kalau tak mungkin agak sukar. Tapi aku rasa nombor 4 antara position yang aku tak yakin lah antara semua. Aku nak go soalan apa tu? Aku tak ingat aku. Last season kau punya prediction kau menang. Aku dah buat kiraan lah, macam buat video review prediction last season dengan kau kat YouTube aku lah. Kau lebih banyak yang bertepat, aku tak ingat berapa, tapi kau lebih banyak. So nombor 4 Dia Aston Villa. Antara Aston Villa ataupun Liverpool tau. Liverpool lah nombor 4. Walau aku cakap boring tau, tapi macam like Aston Villa nombor 4. Aston Villa. Sebab macam like aku nak cakap Liverpool, tapi macam dia sebabkan experience Premier League tu je. Tapi like data menunjukkan Liverpool tak boleh nombor 4 lah sekarang sebab dengan performance. Bayangkan 2 gol concede. Dia cakap, Linda 2 gol concede. So macam tak logik kan. So Aston Villa, alasan dia is this. Aku tak rasa like experience. Aku rasa bagi aku experience Emery dalam Premier League, dalam Cup games, dia tahu apa yang dia perlu buat masa sama tu untuk pastikan dia tak terciduk macam Eddie Howe terciduk last season dengan Newcastle untuk main Champions League. And sebab tu kalau kita orang ramai gila player itu, walaupun diorang jual beberapa player kan yang penting, tapi aku tak nampak drop off lagi lah menting performance diorang kat Champions League. And aku yakin dengan Unai, dia mesti ada firasat dia nak buktikan yang dia boleh maintain dua-dua. Sebab dia pun dah pernah menang Cup Europe kan. So dia nak buktikan dia boleh maintain dua-dua. At the same time compete dalam EPL yang mana ramai orang macam tak percayakan dia lepas dia punya season dengan Arsenal dulu. So aku rasa mungkin boleh aku nombor 4. But yang ni aku rasa dia tak yakin lah ni. Tapi aku boleh aku rasa dia nombor 4. So untuk nombor 3 bagi aku season ni adalah Manchester City. NC 3 last season pack lah. Aku rasa season pack ni aku rasa lagi Rodri tak ada sampai ujung season. And sekarang dah nampak ciri-ciri ketercidukan Baudi 3-2. Aku rasa Gundogan dah terlalu tua tu selamatkan diorang sekali lagi lah. And aku nak benda ni jadi, sebab aku tak rasa dia akan jadi. But aku tengah cakap prediction apa yang aku nak dan aku rasa akan berlaku. So aku rasa Unai dengan Pep jadi sangat-sangat lah akan berebut position nombor 4. So tapi kalau tiba-tiba Januari ni Pep jumpa player boleh ganti Rodri, macam mana? Tak boleh, sebab aku rasa Rodri pun nak jadi Rodri sekarang pun ambil masa lepas dia datang daripada like Atletico. Aku ingat masa dia masuk MC, impact dia bukan macam like di Bamak ni terus jadi the best defensive midfielder. Dia ambil masa untuk blend in dengan kepala otak Pep. So aku suka diorang sign macam aku rasa diorang sign Nunez last season untuk like ganti macam taklah ganti like for like, tapi like penuhi ruang yang ditinggalkan oleh player-player macam Gundogan kan. Buat nampak bukan semua player dia ambil 100% jadi. So macam Doku pun bagi aku, ramai orang cakap dia okey, bagi aku like aku still tak nampak like aku rasa kepala otak Pep pasal dia ambil Doku, dia punya expectation akan jadi player-player macam Sané tau, tapi tak sampai. Dia tak buat macam Sterling. Sterling Sané tak sampai. Dia just memang bukan player yang ada kepala otak kreatif macam dia orang. Memang in the day right, tapi dia bukan kepala otak kreatif lah. Savinho aku suka. Savinho aku tengok tak mamat ni okay, dia boleh jadi macam player-player Pep yang lama-lama kan.
But Doku aku tak nampak lah. Dia terlalu keras lah untuk, dia selalu ambil extra touch masalah dia. Mungkin benda tu boleh belajar, but ni dah season kedua lah, Pep dah tak ada masa ni. So aku rasa nombor 3 lah. Ya, padahal Doku tu aku rasa bila tengok Doku main, aku lagi rindukan Grealish main tu. Oh, Grealish masuk terus. Setiap kali Grealish masuk, kau rasa macam MC. Dia akan buat Doku. Nah, sebab Grealish dia memang dia tak laju, dia tak macam Doku, tapi dia cerdik lah, dia cerdik. Dia pandai. Dia lah punca MC tu lah masa. Siap betul. So nombor 3 hampir di MC lah. Tapi dia ingat puan nak cakap tak ada Rodri tu, aku rasa boleh jadi. Sebab MC lah ni lepas daripada tak ada Rodri tu, senang gila bolos. Betul. Lah ni dah 7 game 8 gol lepas bolos. Kalau compare dengan Arsenal, dengan Liverpool. Tapi itulah, dia still pengalaman Pep Guardiola tu. Aku nak letakkan dia nombor 3. Aku rasa macam Pep tak pernah finish dekat Pep first season dia kot KFC dia finish bawah top 2. Nombor 4 So nombor 4 kan nombor apa tak, tapi Champions League juga lah. Aku nak letak itulah antara Arsenal ataupun Liverpool dekat nombor 3 lah. Aku tak tahu nak letak siapa sebab lah ni dalam EPL yang fight jangan zaman 3-3 tim ni. Jangan boring soalnya kan. So aku rasa walaupun aku letakkan tim ni dekat nombor 3, tapi aku rasa depa ni akan fight sampai habis season. Liverpool FC dengan Arsenal. Tapi dekat nombor 3 aku rasa aku letak Liverpool lah. Boleh bayar lah macam boleh bayar tim yang nombor 1. Contoh lah kalau season ni habis kan, tim nombor 1 tu lah contoh 92 poin. Tim nombor 2 dengan nombor 3 dua-dua 91 poin. Cik kan. Aku cakap City nombor 3, tapi like aku masukkan benda yang sama. Aku rasa dia akan sengit lah ke atas tu. But aku just rasa macam bukan masuk aku nombor 3 diorang beza 15 poin. Tak ada lah aku rasa diorang. Ya, betul. Gila-gila lah. So nombor 3 kau siapa tadi? Aku rasa nombor 3 aku Liverpool. Tapi itu pun aku rasa macam susah juga lah. Sebab Slot ni nampak macam tiba-tiba dia suit dengan taktikal. Play macam faham gila dengan taktikal dia. Padahal taktikal dia tu memang jauh beza dengan Klopp punya taktik. Cuma ada lah sikit persamaan dia. Tapi aku takut mungkin ramai fan Liverpool juga tak. Bila aku puji Liverpool, ramai fan Liverpool cakap sabar, tunggu Christmas, tunggu lepas Christmas tengok jadi puan. Tapi aku rasa kalau Slot dapat nombor 3 dalam EPL tu satu pencapaian besar. Betul. Cuma lah ni aku rasa kalau berdasarkan experience mungkin Arteta dengan Pep lebih sikit daripada dia. Tapi still possible untuk Liverpool champion musim ni. Tapi aku lihat champion aku still possible. Sebab tengok lah Slot ni dia satu manager yang susah nak kena pressure tau. Arteta seorang manager yang sangat senang nak kena pressure. Tak boleh nafikan benda tu. Arteta kalau tiba-tiba ada masa dia pressure, hang boleh tengok tiba-tiba tim dia main dengan cara yang kita tak pernah tengok. Macam tiba-tiba awak main macam ni, buat tukar line up jadi macam ni. So Pep Guardiola pula dia pandai pressure lah. Dia tak kena pressure. So aku nak letak Arsenal nombor 3. Tapi aku rasa berdasarkan experience takkanlah nak letak Arsenal nombor 3. Takkan buat list dia tak kalah kan. Aku rasa Arsenal akan lagi bagus daripada Liverpool sikit lah. So aku rasa Liverpool nombor 3. Nak habis dah, aku bagi 5 rujak. Okay. Apa tadi? Liverpool nombor 3. Tapi aku letak Liverpool nombor 3 bukan sebab aku tak percaya dekat Slot. Tapi mungkin ni sebab first season dia. Sebab first season dia aku letak dia nombor 3. Next season possible untuk the champion mode top 2. Lagi lepas kalau Pep belah lagi senang. Lagi senang lah. Lagi mudah lah lalu ada nak lawan dengan Arteta tu. Tapi kan sebelum tu aku nak tanya lah macam asal aku rasa macam Mamat ni macam daripada Eredivisie boleh masuk, lepas tu macam saya senang aja tu. Aku tak faham. Like daripada pada kau. Ten Hag main
Ten Hag tu pernah kalau nak compare achievement dia dengan Ancelotti. Ten Hag tu bawa AFC semi-final tau, UCL. Menang Liga Belanda musim tu. Dia menang, tak silap aku, sebelum tu pun dia masuk ke final Conference League kot, kalah dengan Roma. Lepas tu menang Liga Belanda. Aku mula-mula aku expect, sebab kalau kita tengok dalam EPL, history untuk manager daripada Belanda ni teruk. Yeah. Tapi tiba-tiba Ancelotti ni dia boleh guna semua player tu. Lagi satu lagi, memanglah kita puji Ancelotti. Satu lagi kita kena puji juga dekat legasi yang Klopp tinggalkan. Tu mungkin dia memudahkan kerja Klopp lah, kerja Ancelotti. Kalau ni bukan aku nak sedarkan hati fan luar, tapi ni lah hakikat dah. Bila Ancelotti main dekat Liverpool, Ancelotti ni je sambung kerja Klopp je. Sebab play dah solid lah. Dah ada Salah, dah ada Diaz, dah ada Jota, Gravenberch pun dah padu dah dulu. Lepas tu defend dia pun solid, Van Dijk, dah ada ni Konate, kuasa. Ambil MU waktu Ten Hag main dah siapa? Ada Rashford tu. So Tapi kita tak boleh nak guys. Nuri David lah. Tapi ni kita tak boleh nak. Tu beza dah first season punya performer lah. Kalau kita nak compare all time, kalau kita nak compare lepas 3 season, kita memang dah terbukti Ten Hag memang bukan manager yang bagus lah, sebab dia dah habiskan 100 juta tapi still tak boleh dapatkan team yang dia mahu. Tapi Ancelotti tu dia main, dia gunakan apa yang ada. Manager yang bagus ni, dia bukan beli player tau untuk suitkan dengan taktik dia, tapi dia suitkan taktik dia dengan player yang ada. Padahal Liverpool mana beli player pun. So maksudnya like, kalau Ten Hag yang masuk Liverpool sebenarnya season ni daripada MU, terus Ten Hag like perform gila kan? Rasa tak juga. Kenapa? Memang aku bukan nak pertahankan Ten Hag sebab memang dah nampak dah 3 season, still MU struggle. Sebab Ten Hag dengan Ancelotti dia pun ada satu persamaan, yang mana permainan mereka dua ni bergantung kepada midfield. Tapi lebih kepada Ten Hag ni dia perlukan seorang defensive midfield yang ball playing. Maksudnya kalau ingat balik first season Ten Hag dekat MU pasal dia perform, sebab time tu dia ada Casemiro yang boleh dribble naik atas, yang boleh bertahan dalam masa yang sama. Tapi second season Ten Hag tak perform. Ancelotti pula dia tak ada, mula-mula dia tak ada tau pemain yang boleh main sebagai pemain yang ball play, tapi dia boleh buat, dia ada buat 6 tapi dia boleh buat dia kotak juga. Sebelum tu dia tak ada. Klopp pun struggle nak cari pemain macam tu sampai balik Endo. Tapi rupanya lah ada Gravenberch boleh jadi pemain macam tu. So tu lah aku cakap, slot ni dia sesuaikan pemain tu, dia sesuaikan taktik dia dengan pemain yang sedia ada. Kalau Ten Hag masalah dia, Ten Hag ni dia suka dia suka beli player dan nak bagi player tu main dengan sistem dia. Kalau tak kena, player tu tak perform lah. So tu lah beza. Setakat lah aku tengok, kita tak boleh kata slot perform sangat-sangat sebab baru 7 game. Tapi setakat lah tu nombor 3. Faham? So kalau macam kalau soalan kan, macam kan nombor 3 kan. So apa satu signing kau rasa yang Slot boleh buat yang mana akan membuatkan diorang menang Premier League? Kalau satu signing daripada nombor 3 ni betul ke nombor 1 season ni, dia pun kena, aku rasa kena cari pengganti Van Dijk lah. Tapi aku rasa tak crucial lah. Coba sebab Van Dijk pun sebenarnya banyak kali tau dia lopong kat Liverpool. Cuma banyak yang menyelamatkan dia, Konate, Alisson banyak selamatkan dia. Sebab aku rasa dia dah kurang perform. Tapi aku rasa kalau betul-betul Liverpool nak menang, satu posisi yang dia pun kena upgrade, left back. Oh ya, Sebab Robertson dah tak solid macam dulu. Walaupun still perform tapi dah tak solid macam dulu. Tsimikas walaupun dapat main,
Tapi dia tak tunjukkan macam back four Liverpool tu. Kalau tengok back four Liverpool, ada Arnold, ada Van Dijk, ada Konate, tiba-tiba ada Tsimikas. Dia rasa macam nampak lah. So aku rasa dalam bahagian attacking Liverpool dah cukup banyak lah. Salah, Jota, Diaz, ada Nunes kat sub, Gakpo pun solid. So aku rasa siapa back lah. Depot kalau left back lah. Left back aku tak pasti siapa dia yang solid. Kalau aku suka Robinson daripada Fulham tu. Oh yeah, USA. Robinson atau 3 player aku suka. Tapi satu player ni memang aku nampak dia Robertson versi orang tak beli lagi. Kalau Liverpool beli mungkin dia beli ni boleh jadi macam Robertson. Satu Anthony Robinson Fulham. Tapi Robinson Fulham ni aku tengok kalau tengok dia main dekat Fulham tu ada masa dia select juga. So aku rasa kalau dia main dekat tim besar mungkin barulah orang nampak keburukan dia. Orang dia nampak dia padu sebab dia main kat Fulham lah. Yang kedua Milos Kerkez. Milos Kerkez berdengar tu. Tapi aku rasa betul-betul boleh jadi macam Robertson. Dan dia ni murah. Alfie Doughty, player Luton season lepas, left wing back. Dia tiba-tiba assist banyak dah season kan. Cuba tengok dia main CBG macam Robertson tau. Dia punya aggression, dia punya crossing sama macam Robertson. Aku tengok macam tolonglah MU beli. Aku takut Liverpool beli. Defensif pun sama aku nampak. Lagi segi defensif pun macam dia agresif. Dia agresif. Dia rajin hantar, rajin turun. Tapi setelah dia main kat Luton, dia kena ada seorang manager macam, aku tak tahu lah slot ni ada kemahiran macam Klopp ke tak untuk push seorang player daripada satu level ke level lagi tinggi. Sebab setakat lah kalau kita tengok player-player yang dia ada, aku rasa semua tak ada pun lagi player dia naikkan level. Gravenberch tu memang kita tahu dah padu dah. Cuma Klopp je tak pandai guna dah. Yang lain tu still okay je, macam tu je. Macam Klopp kan dia boleh kan. Tengok Arnold, Van Dijk walaupun main mahal tapi dia daripada Southampton. Tapi Klopp boleh naikkan depa kena semua pemain yang Klopp beli tu pemain biasa-biasa je sebelum tu. Bukan biasa. Maksudnya pemain yang bukan kelas front three dulu. Salah daripada Roma, Firmino daripada Hoffenheim. Waktu tu bukan Klopp belilah. Mane daripada Southampton, Van Dijk Southampton, Alisson Roma, Robertson Hull, Trent pemain akademi. Bayangkan dengan player-player macam tu dia boleh upscale dia for. Dia tahu sebenarnya yang paling mahal sebenarnya adalah dia tukar daripada player level biasa kepada winner. Yang mana kalau kau perasan macam contoh Arsenal ke apa kan, tim-tim yang tengah struggle nak menang-menang tak menang-menang ni, orang selalu cakap mungkin orang tak ada winner, kena sign winner betul untuk ubah mentality kan. Tapi buat dalam keadaan tak ada winner, when mat dengan player-player yang ubah mentality dia macam Avengers lah. Macam kau kumpul player-player yang gempak pada biasa ni, buat mentality dia orang. Tak semua orang boleh buat benda tu. Aku rasa walaupun contoh kalau hantar player tu, contohlah kalau hantar player tu berbakat sekalipun, kalau dia main dekat tim tak semestinya dia boleh berjaya kalau aku tak pandai guna dia. Betul. Macam maksud aku ada satu struggle. Struggle. Tapi itulah Gravenberch tu lah yang Klopp tak pandai pakai. Tu aku terkejut lah pasal pun dia tak boleh pakai. Mungkin satu sebab Gravenberch ni daripada segi kalau tengok Gravenberch, McAllister dengan Szoboszlai, aku rasa Szoboszlai lagi rajin. Bukan lagi rajin, lagi pandai pressing. Gravenberch dia dah pandai pressing dah lah ni. Tapi kalau last season tengok dia struggle daripada segi kerja defensif. Sebab tu Klopp tak nampak dia punya performance. Faham. Sebab lama sangat dia Klopp pun ganas. Tengok ganas kan. And kalau style slot ni pun lebih macam nak control. So cara tu lebih suit kepada player macam Gravenberch, chill, control game, on the ball. Kalau macam huru-hara punya style ni, Gravenberch mungkin dia tengok pun kena anxiety aku rasa. Mungkin tak sesuai lah. So nombor 2 siapa? Takkan FC nak champion lagi loh.
Oi. Besar tau 5 tahun untuk turut. Boleh je. Like, Aku lepas tu dah baca kau akan jadi. aku rasa season ni bukan sebab aku buat podcast, ni bukan sebab buat dengan hal tau. Tapi aku rasa season ni MC nombor 2. Wish. Sebab Takkan nombor 2. mana Nak. aku end tak ni meeting. Aku end. Sebab itulah sebab tak ada Rodri. Sebab tengok MC tak ada Rodri struggling gila. Itu lawan. Aku tak tahu. Ni 3-2 yang nyaris story lagi. Tapi okey, at least dia masa 2 minggu ni tu fikir apa dia nak buat lepas tak Rodri. Sebab aku tengok LC mereka tak ada Rodri disebabkan Pep tak ada Rodri. Pep terpaksa gunakan 2 pemain untuk cover kerja Rodri tu. Betul. Dia terpaksa gunakan Kovacic dengan Rico Lewis buat kerja Rodri. Tu yang aku tak faham tu. Like, kenapa dia tak sign siapa yang macam backup pasal like sama betul-betul lah Rodri tak pernah injured. Dia macam kena sign. Selama ni memang Mama ni tak injured pun. Tak faham kenapa dia tak sign. Aku rasa At least sama style ni kena guna dua lah. Macam tak. Aku rasa mungkin dia nak jadikan Rico Lewis macam Rodri tau. Tapi itulah sebab dia sebab Rico Lewis cara main dia macam Rodri. Cuma Rico Lewis ni selalu dia orang kena jaga dia sekali sebab physical. Kan physical Rodri besar, Rico Lewis kecil. Rico Lewis ni memang pandai intercept. Tapi daripada segi body challenge dia fail. Sebab tu tengok Pep kena gunakan Rico Lewis dengan Kovacic. So bila 2 orang buat kerja defensif, lepas tu dia pakai attack. Bila dia pakai attack, Rico Lewis ni attack, Kovacic ni attack. Bila terlepas bola macam mana? So itulah sebabnya MC banyak bola gol sini. Tapi walaupun bola banyak gol pun aku rasa top 2 tu champion dengan nombor 2 tu aku rasa still MC lah. Antara champion ataupun nombor 2 dia MC. Itulah aku rasa sebab tu lah mungkin MC. Tapi kalau MC nombor 2 Arsenal terus rasa dia nombor 1 kan. Mampu aku. Kenapa? Aku lagi prefer Liverpool menang Liga daripada Arsenal. Oh ya, sebab fan MU cakap macam ni. Sebab apa? Sebab like rivalry Arsenal baru ni hari tu ke awal tahun ke apa? Awal tahun pula awal tahun ke? Aku tak kisah rivalry semua orang, rivalry Liverpool ke apa semua kan. Ya aku kisah pasal aku lah sebab aku jujur aku lagi ni bukan tak suka meluat. Aku macam kalau kita nak kata kita benci fan tu, aku lagi tak suka fan Arsenal daripada fan Liverpool. Oh ya? Macam tu lah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak compare, Liverpool mereka dah achieve something tau, baru mereka reok tau. Arsenal mereka tak. Masalahnya mereka main kecam. Sebab aku dulu selalu kenal geng-geng fan throw lah kan. Ya biasa. Tengok throw daripada. Tapi throw fan MU ni atau paling bodoh lah. Tapi aku tahu asal benda tu sebab aku fan MU. Tapi kalau kita kena impact throw daripada fan Liverpool dengan Arsenal, Liverpool mereka dah achieve something untuk mereka banggakan. Arsenal still tak ada achievement lagi lah. Dan mereka dan fan Arsenal ramai yang bangga sebab dah banggakan macam dah menang Champions League. Lepas tu satu lagi aku rasa bukan semua fan Arsenal macam tu. Yang aku rasa memburukkan lagi, dia membuatkan banyak fan lagi benci kat fan Arsenal sebab channel AFTV kat EPL je, kat England je. Tengok channel AFTV tu buatkan satu dunia punya EPL fan. Semua rasa fan Arsenal bodoh. Sebab kan channel AFTV je. Padahal fan Arsenal aku kenal lambat je kawan-kawan aku yang cerdik kan. Macam Andan, Ang pun okey lah. Apa ada. So ada je fan-fan Arsenal yang cerdik sama macam fan lain. Tapi disebabkan channel AFTV tu, dia buatkan semua fan rasa macam wah, mereka ni tak menang pun dah bangga. Itulah. Tapi kalau aku aku lagi kenapa like macam mana kau tahu like yang orang troll kau tu fan Arsenal ataupun fan Liverpool? Selalu dia cakap macam mana? Tapi macam mana kau bezakan diorang? Faham maksud aku?
Aku tak lah sebab time kalau kalah dengan Arsenal, MU kan senang kalah. So kalau dia kena dengan Arsenal. Kalau Okay. kena aku dengan Liverpool. Okay. Kau baca So tentulah baca sikit-sikit lah. Kita layan juga fan kan, tak boleh komen. Tapi aku tak terasa. Aku cuma kita macam kita nak ni lah mengajarkan seorang kita bukan. kita nampak lah pattern manusia tu, buat ni macam mana, buat ni macam mana. Ya, aku faham. Tapi like kalau kau rasa bagi satu signing untuk MC yang boleh buatkan daripada dua kemenang, siapa season ni? Mestilah pengganti Rodri kan. Tapi siapa dia? Aku duk tengok Zubimendi. Tapi Zubimendi ni dia tak kerah. Dia bukan defensive. Dia tak kerah. Dia tak kerah macam Rodri. Apa yang betul-betul boleh ganti position Rodri? Sebab Rodri ni dia special. Dia defender kreatif. Lepas tu dia boleh buat semua kerja. Tak ramai yang boleh buat kerja macam tu. Semua aku rasa kalau yang menghampiri dia mungkin Zubimendi, Frankie De Jong kalau tak injured. Frankie De Jong. Lepas tu Camavinga. Tapi susah ni anak nampak. Tak tahu lah, macam satu je nama yang kau rasa logik untuk diorang sign. Camavinga. Zubimendi. Kau rasa kau sign Zubimendi selesai ke masalah defensi diorang? Tak selesai tapi akan jadi better lah. Daripada nak gunakan dua player. Sebenarnya aku rasa Arsenal MC patutnya sign Merino tau. MC patutnya dapatkan Merino. Tapi kan Merino baru pindah ke Arsenal. Yeah. So tapi aku rasa kalau satu player nak ganti Rodri, Merino. Bukan kalau Declan Rice tu main sangat lah. Aku rasa Arsenal takkan lepaskan. Tapi Merino memang dia punya defensive, dia punya attacking pun solid. So aku rasa Merino patut ganti Rodri. Tapi kan dia baru pindah ke Arsenal, aku rasa Zubimendi lah. Ya, sebab macam Pep tahu yang dia kayak nak injek kan. Arsenal malam ni defensive midfield banyak solid. Partey, Rice, Merino. Tak menang tak tahu. Aku prediction nombor 2 aku Arsenal lah. Aku mana boleh predict tim sini nombor 1. Okay lah tu. Aku predict dengan Arsenal lah. Nombor 2 Liverpool. And kalau aku terpaksa bagi signing satu untuk like Liverpool menang, bukan menang season ni, is aku rasa dia kena sign like backup untuk Gravenberch ataupun McAllister. Sebab aku rasa apa yang dia ada sekarang ni tak cukup. Sebab Indo kalau main kok berbeza gila kan style dengan Gravenberch. Sebab tu aku rasa Slot tak suka mamat ni. So kalau nak ganti dengan Gravenberch, aku rasa Zubimendi lah yang dia dah, tapi tak nak dia kan balik kan. So kalau dia dapat berjaya yakinkan Zubimendi itu, mungkin dia kena hari tu tak berjaya. So mungkin Januari dia kena cuba sekali lagi lah, walaupun dah sign kontrak baru. But dia kena dah offer something lah. Sebab diorang ni sebanyak duit diorang tak spend hari tu. Spend dekat si Kesa tu pun 10 juta je Mat. Memang kena all out. Kalau kau bayangkan aku tak tahu lah, kalau macam tiba-tiba dah masuk awal tahun, lepas tu like kau tengah nak menang IPL, contoh Rossi 1 kan, 5 point clear contoh kan. Slow memang kena convince kita orang atas satu, bagi je apa yang diorang nak, bagi je apa yang Zubimendi nak. Walaupun dia tak nak, tapi kau kena convince dia untuk masuk. Sebab kau nak menang ni, kau tak ada apa-apa injury ni habis lah. So aku rasa tu lah. And untuk nombor 1. And Arsenal nombor 1, just like jujur aku cakap, kalau aku tengok Arsenal performance, aku tak adalah macam ya, kau tahu tak, macam aku rasa otak kita dah dibasuh dengan Manchester City. Sampai kalau kita rasa like, kalau kita tengok Arsenal punya performance start our season, start 7 game ni macam solid. 6 menang, 1 draw ni. 1 draw ke 2 draw aku tak ingat. 2 draw sorry. 5 menang 2 draw ni. Saya solid lah untuk tim zaman-zaman dulu. Kira biasa ni macam tim-tim menang IPL ni lah. But kita dah tahu tu City yang perfect sangat-sangat. Membuatkan aku rasa macam aku tak berpuas hati dengan Arsenal performance so far. Padahal macam okay. So kalau Arsenal tak menang Premier League, aku cakap awal, kalau Arsenal tak menang Premier League, yang benar adalah City, bukannya Liverpool.
Itu rasa aku lah. Oh. Walaupun prediction aku nombor 3, dia sikit Arsenal nombor 1 lah. Kalau Arsenal tak menang, Oh. mungkin Arsenal nombor 3, Liverpool nombor 2, nombor 1 mungkin Manchester United. So, yeah. Prediction kau mana Arsenal tadi kan? Arsenal. Orang nampak dia pun dah ada. Arsenal dah banyak. Arsenal pemain dia pun lah ni kat mana je tak solid. Tapi apa dah solid lah ni. Yelah tak kira. Apa dah solid lah ni tu. Kau tengok berapa banyak chance dia miss. Malah tapi dia still dekat clutch moment dia boleh perform. Tapi dia injure pula ni lah. Memanglah Arsenal tak ada striker lah. Aku rasa dia tu main pinjit betul main tu. Tapi aku rasa Arsenal punya team lah ni dah solid lah. Dengan defensive midfield ada 3 orang solid. Tambah Jorginho pun not bad juga. Okay lah. Jorginho ni nampak bodoh bila compare dengan 3 midfield apa. Defense berlambak. Dari segi defensif lah. Kalau passing okey je kau tengok. Cuma tu lah orang kata. Odegaard tak ada tu. Tapi setakat lah Odegaard tak ada, aku rasa Arteta pun je lah buat kita lupa sikit lah bila tak ada dia. Dia guna Harvard Aku tak macam apa macam hybrid striker hybrid midfield lah. Dia turun terus Kau tengok apa? Aku tengok kalau kita tengok game mesti kita akan tengok terusat. Kadang-kadang duk atas apa duk belakang kan. Tapi aku lebih tengok Arteta cuba gantikan Odegaard dengan Trossard. Maksudnya Trossard tu still buat ajar dia. Tapi Trossard tu dia macam mana nak kata? Tapi dia jadi chance creator lah untuk Arsenal. Dia bukan chance creator, dia hubungkan front three Arsenal tu. Trossard tu. Sebab dia banyak lari, sat lari belah kiri, sat lari belah kanan, sat tengah. Walaupun dia switch dengan Trossard, tapi dia switch atas bawah tau. Semua kalau tengok bila tak ada Odegaard tu Saka struggle sikit lah. Walaupun dia still perform score. Tapi movement dia macam terbatas sikit lah bila tak ada Odegaard. Tapi bila Odegaard balik nanti still solid lah. So soalan terakhir tak ada Odegaard tu. Soalan terakhir aku untuk kau adalah start, bench, sell Palmer, Saka, Foden. Palmer, Saka, Foden. Sell Foden lah. So PFA yang player of the year last season. Player of the year Player of the year last season kan. Player of the year EPL. Foden ni aku tak pasti lah sama ada Saudi tak dipakai dia dulu ataupun dia memang Pep je pandai pakai dia. Kena ada season ni pun macam dia dah seru lah. apa masalah Pep dengan dia ni? Kau faham tu? Aku pun tak tahu. Lepas balik daripada game itu England main Euro kan. Lepas balik England tu aku dengar Pep, aku tengok lah Pep cakap dia ni tak fully fit. Lagi-lagi lah ni Pep ada Savio, Doku pun boleh perform. Tak ada Doku, ada Grealish. So Foden tu aku rasa kalau ada dia stay bagus. Tapi kalau nak compare dengan Saka dengan Palmer, aku lagi prefer Saka Palmer lah. So aku sell Palmer lah. Aku sell Foden lah. So bench Palmer dengan Saka susah tu. Karena sejujurnya aku lagi suka Saka. Cuma daripada segi all around, maksudnya hang boleh score, hang boleh assist. And yang paling penting, momen-momen yang sukar, bukannya score dan assist saja. Tapi bila kau sangat-sangat diperlukan, kau kena keep in mind juga. Step up kan. So best aku rasa Saka. Sorry lah, aku bukan sebab aku benci Arsenal. Kenapa nak kena sorry? Jangan sorry. Ada yang cakap macam apa dia rasa. Sebab tadi Arsenal kata aku benci dia lah. Sebab tadi aku cakap aku benci Arsenal. Saya orang kata aku bias tak. Sebab kalau Saka ni dia, kalau tengok dia punya chance creation dengan Arsenal, every game chance creation dia banyak. 8, 5, kadang-kadang 6. Tapi chance creation dia banyak main daripada crossing,
daripada dia sendiri dribble masuk dalam kotak. Maksudnya movement dia sama je daripada game. Tapi Palmer movement dia tak boleh jangkau. Dan Palmer ni boleh main dekat belah kanan, kiri, tengah. Sampai MC nak beli dia balik. Nak ganti KDB. Padahal member ni boleh main dekat banyak posisi. So daripada segi goal scoring memang aku akui. Goal scoring Saka better daripada Palmer lah. Saka better daripada Palmer. Aku rasa Saka lagi better daripada Palmer. Tapi Palmer menang dekat teknik. Palmer menang dekat chance creation. Palmer ni dia lagi pandai lah daripada Saka. Kalau kita tengok Chelsea bergantung dengan Palmer. Sedangkan walaupun ramai kata Arsenal bergantung dekat Saka, tapi aku rasa Arsenal bergantung dekat Odegaard ke Saka. So bila Odegaard tak ada, Saka kadang-kadang mati kutu juga. So ambilkan Palmer tak nak. Keliling dah tu sebelum ni pelik-pelik tu bodoh ya. Madueke, Jackson. Tapi dengan ada dia tu dia berjaya naikkan depa ke satu level tinggi. So aku rasa aku best Saka lah. Tapi tak mahu nak aku kata Saka tak bagus. Cuma kalau Saka dengan Palmer, aku lagi prefer Palmer lah. Sebab Palmer pun actually boleh deliver at the highest level juga. Kalau aku ingat time Euro dia score kan. Ingat ada score. Score pun gol dia score. Tapi korang style Saka punya gol dia Saka selalu score lah. And dia score tu final kan. Final lawan Spain. Dia score gol. Dia punya mentality tu mahal lah. Yeah. And stay playing relax. And aku suka Saka juga. And aku punya pun start backset sama dengan aku suka Saka. Tapi kalau aku dapat Palmer ke Arsenal pun macam kan tu. So macam okay lah, aku fan MU macam oh yeah. Dia fan MU. Tapi dia fan dia. Tapi dia tak tenang lah. Sebab apa? Sebab macam Palmer ada satu vibe yang macam kau tahu dia macam tak dia macam vibe Messi tau. Dia macam dia tak berusaha, dia tak kisah. Dia perform. Faham tak? So itu yang orang suka. Saka lebih budak baik kan. Foden lebih kepada macam baik lah. Saka jahat tau. Aku tengok every game dia score dia selalu nganjing orang. Aku perasan Saka ni lama kan. Aku cakap pasal ni, pasal press conference kan, cara bila kita cakap house of interview kan dia macam budak baik kan. Kalau macam Palmer ke macam dia macam island sikit lah, tak nak berurusan dengan orang. Tapi kalau macam Foden pula terbalik. Foden ni dia macam budak yang dalam kelas tu dia tak member dengan siapa, tapi dia macam cikgu selalu pilih dia untuk jadi ketua ke apa macam tu untuk perform. Ada macam tu, ada vibe. But yeah. So thank you so much sangat-sangat atas info yang menarik. So kita bakal tengok nanti siapa punya prediction yang tepat dan siapa yang kecil dan MU top 4. Harap okay. Dah awal lah. Okay, so guys, saya rasa ni bukan podcast nak buat outro. You said tadi udah dah outro. So kalau kau tengah tengok ni dalam keadaan like kau tengok balik pada hujung season, so yeah,